menyemarakkan negara pada masa akan datang supaya negara kita menjadi cemerlang, hebat, yang boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Yang pernah kita cipta dalam sejarah tamadun bangsa kita dulu, bagaimana Melaka kita begitu hebat sehingga menggunakan satu tamadun hebat dan empayar luas di Nusantara ini. Itu dia rasa. Jadi kembali kepada soalan tadi ya. Apa ni saudara Nabi cakap tadi, setelah 4 tahun kita merdeka, adakah anak muda kita sekarang ni masih ada lagi minda dia, perasaan mereka, pemikiran tindakan mereka ni sama seperti dulu, generasi dulu. Kita ambil contoh pahlawan Pahang kita, Mak Kilau berkata, jangan sampai bangsa ku tiada negara. Itu contoh kata-kata dia, mana bimbang. Jadi bimbang takut bangsa kita ni, lupa dah bangsa kita. Kita lara dan melakukan perkara-perkara yang lebih pada bersifat mazmumah, bukan bersifat mahmudah, perkara-perkara yang tidak elok dari segi sosial, perilaku, termasuk dari segi terhakis yang budaya dan sebagainya, sehingga mungkin suatu hari nanti kita akan hilang negara. Itu Mak Kilau bagi tahu begitu. Tapi kita selaku anak muda dan saya pun selaku orang tua, kita pastikan perkara ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi banyak kita lihat, saya tak kata adalah, memanglah kita faham adalah berlakunya terhakis perasaan cinta akan negara, semangat patriotik dan sebagainya lagi. Adalah terhakis, tapi saya rasa taklah secara keseluruhannya. Anak-anak muda macam di kisah sekarang ni, kerana sayang akan negara lah. Contoh, kerana cinta akan negara lah, maka buat program yang sebegini misalnya. Saya yakinlah anak muda sekarang ni. Jadi kita nak anak-anak muda macam ni lah contoh. Baik. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, bagaimana cara untuk kita menjadikan negara kita ni hebat? Malaysia hebat, yang gagah di persada dunia misalnya. Ada satu pantun. Kalau memilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau menjadi Isa Bistari, pertama elok, kedua pandai. Jadi untuk kita mencapai hasrat tu dalam satu keluarga Malaysia sekarang ni yang digarapkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai PM kita baru, keluarga Malaysia untuk menjadi keluarga macam mana? Keluarga menjadikan negara kita ni hebat, cemerlang dalam banyak perkara, semua sudut. Kita kembali pada pantun tadi. Kalau memilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau menjadi anak Malaysia sejati, pertama elok, kedua pantai. Misi elok dan pandai. Untuk elok dan pandai, salah satu kaedah untuk elok dan pandai, kita perlu buat tiru basi. Soalan yang dikemukakan oleh saudara Nabi tadi, cantik perkataan tiru basi. Ada tiru basi. Kita dengar inovasi ya, tiru basi. Makna gabungan meniru dan inovasi. Betul Cik Nabil? Betul. Jadi, untuk kekalkan kita minda merdeka ni, apa yang patut kita tiru? Apa yang patut kita tiru? Sama ada saya ke, anak-anak saya ke, generasi Y sekarang ni, apa yang patut kita tiru perkara-perkara yang baik? Okey? Saya ambil contoh saudara dan saudari semua. Apa yang perkara yang kita ikut perkara yang elok baik ni, ialah perkara pokoknya ialah mesti ada satu transformasi minda. Itu perkara pokok. Transformasi minda, kita ambil, saya nak bagi satu contoh. Kita perlu tiru helang. Saya nak contoh. Sekarang saya bagi contoh binatang. Kita ikut kepada helang. Sekarang ni kita tiru helang. Helang ni dia contoh ada inovasi dan kita ikut helang. Okey, saya cerita sikit, saya menurut untuk cerita kisah helang hari ni. Helang ni, saudara dan saudari semua, sebenarnya binatang yang hebat, macam raja burung lah. Semua orang kenal helang ni popular ya. Sehingga pelbagai syarikat menggunakan jenama helang dan sebagainya. Kita hebat, dia boleh terbang, mata-mata yang tajam dan sebagainya helang. Helang ni dia boleh hidup berapa umur agak? Bersih. Helang ni boleh hidup sehingga umur 70 tahun. Helang ni. Tetapi, takdirnya helang ni, Allah akan uji semua helang ni mengikut kajian. Apabila berusia 40 tahun, waktu umur belia tu Cik Wan Amri, kalau kita buat umur belia. Bila berusia 40 tahun, helang akan diuji Allah SWT apa yang berlaku. Bila berusia 40 tahun, paruh yang hebat yang gunakan untuk makan dan sebagainya, dia akan membengkok dan dia susah untuk makan.
Dia tak kuat lagi. Bila berusia 40 tahun, kukunya yang kuat mencekal itu, dia tak kuat lagi. Dan dia susah untuk mencakar dan sebagainya. Dan dia tak boleh makan. Bila berusia 40 tahun, bulu-bulunya melebat, pelepah melebat. Dia tak boleh terbang. Dan tiba yang masa dia akan mati. Dalam situasi begini, Lang hanya ada dua pilihan. Pertama, Lang reda dengan apa yang berlaku, itu ketentuan Tuhan. Bila berusia 40 tahun, ini akan berlaku pada Lang. Dan akhirnya, Lang akan mati. Ataupun Lang perlu buat satu pengorbanan, satu perubahan yang besar. Transformasi diri dia yang menuntut kepada kesabaran, kecekalan dan mampu untuk menghadapi cabaran. Apa yang berlaku tuan-tuan? Lang buat pilihan yang kedua. Semua Lang yang ikut kajian oleh saintis-saintis. Apa yang berlaku? Untuk hidup 30 tahun akan datang, Lang akan pergi ke sarang, balik ke sarangnya di tempat-tempat tinggi. Apa yang berlaku? Dia akan menghantuk, dia akan paruh dia akan hentak paruhnya di batu supaya paruhnya tercabut dengan harapan tumbuhnya paruh yang baru. Bayangkan kesakitan yang dialami oleh Lang. Kemudian dia menunggu berapa lama pula supaya paruh yang tumbuh. Untuk apa? Supaya dia cabut kukunya. Sebab kuku tak berfungsi lagi kan? Sebab kata-kata asal kuku dia tak boleh mencakar lagi. Bayang kesakitan yang dialami Lang. Dan dia menunggu berapa lama juga supaya kukunya okey untuk dia cabut bulunya. Cuba cabut bulu ketiak kita, bulu rambut, sakit tidak? Ini dia cabut bulu dia, bayang kesakitan. Saudara dan saudari semua, proses ini berlaku selama 5 bulan ataupun 150 hari tanpa makan dan minum. Tapi Lang minda yang kuat, dia pasak minda demi aku hidup 30 tahun akan datang, aku mesti korban, aku mampu lakukannya tanpa makan dan minum. Psikologi minda dia kuat. Dan akhir sekali semua Lang berjaya melakukannya dan kemudian dia bebas terbang untuk hidup 30 tahun akan datang. Itu kisah Lang. Jadi apa falsafah Lang? Kita perlu berubah. Untuk mengekalkan minda mereka ni kita perlu berubah saudara-saudara semua. Kita perlu sedia untuk buat perubahan, perlu buat transformasi diri. Dan pada masa sama kita kena sedar, kita mesti akan diuji. Sama sekarang kita diuji dengan COVID-19. Dalam kehidupan manusia, Allah akan mesti uji kita. Dan setakat mana kita mesti cekal dan mesti kita lawan segala masalah yang kita hadapi. Samalah konteks bernegara. Kita diuji dengan perpaduan kita, dengan permasalahan kita, dengan kecelakaan politik, macam-macam akan diuji. Setakat mana kita boleh atasinya. Dan kita mesti kreatif untuk kita atasi masalah sebagaimana kreatifnya Lang tadi. Jadi itulah contoh. Jadi anak-anak muda sekarang ni perlu ambil falsafah Lang ini. Supaya kita sentiasa mesti buat perubahan. Kita ambil contoh ada satu syarikat yang kita boleh tiru. Syarikat Nike. Pernah dengar Nike Semua Nike yang ada saudara-saudara kita banyak guna jenama Nike kan, kasut berasakan aksesori sukan dan sebagainya. Nike ni, bagaimana Nike buat perubahan yang kita boleh jadi tiru basi ni. Kita tiru Nike ni dalam falsafah berniaga dan sebagainya dan untuk kita jadikan sebagai satu pedoman kepada kita. Syarikat Nike tuan-tuan, Nike lah, Nike yang betul kan. Nike ni diwujud tahun 1964. Lagi di awal diasaskan oleh Paul Brown dan juga Nike, tak silap saya. Jadi sejak tahun 1964 ni dia menggunakan nama bukan Nike, namanya Blue Ribbon Sport asalnya nama dia. Kemudian peringkat awalnya dia jual kasut orang je. Dia jual kasut syarikat lain. Tapi mulai tahun 1931 dia ubah kepada Nike dan dia buat satu jenama baru. Dia ubah strategi dia menaja toko-toko sukan dan sebagainya lagi. Ada pemasaran hebat menggunakan media dan sebagainya lagi. Dan dia rapat dengan organisasi besar sukan FIFA, Olimpik dan sebagainya lagi taja. Dan dia menggunakan propaganda kehebatan Nike ni. Umpama kalau kita pakai kasut Nike sama seperti Ronaldo pun guna Nike ke contoh. Jadi dia menggunakan pelbagai kaedah dalam bisnes dia berubah dan ada inovasi dan akhirnya sekarang Nike antara dua syarikat hebat. Dia punya jualan dia tahun lepas 39 bilion jualan dia. Itu contoh. Sebab ada perubahan dan dia tiru juga pada syarikat-syarikat lain dulu. Jadi konsep tiru basi ni Cik Nabil perlu juga dalam kita, tapi tiru cara yang baik. Samalah bagaimana kita ikut kepada apa yang berlaku orang barat dan sebagainya.
yang walaupun bukan pada orang Islam, yang baik kita ikutlah. Kita ikut yang baik. Itu tiru bahasi. Dan kita sesuaikan. Dalam bisnes sebenarnya, untuk kita berjaya, kita mesti ada tiru bahasi. Kita tengok orang yang berjaya, dia praktikkan, dia berjaya dah, dia berbagai-bagai bentuk kegagalan dah. Kemudian, kita tiru dia. Kita ubah sesuai kita rasa kita ada inovasi kita, dan sebab itu lebih baik. Dan saya rasa, sebab tu untuk orang berjaya, kita perlu ikut orang-orang berjaya. Termasuk kita buat tiru bahasi ni, kita meniru contoh-contoh tokoh-tokoh kita yang hebat sebenarnya. Tokoh-tokoh pahlawan kita. Contohnya Mak Kilau, Datuk Bahaman, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu misalnya, Rosli Dobi di Sarawak misalnya kan, Tok Jangguk di Kelantan. Kita ambil jadikan model. Jadikan model dalam perjuangan kita. Dan model terbaik kita sebagai orang Islam yang kita ikut ialah tiru bahasi paling baik. Taklah kita semua ialah Nabi Muhammad SAW lah. Itulah dia tiru bahasi kita terbaik sebenarnya. Bukan saja kita meniru, kita ikut banyak perkara kehidupan kita dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang ulur dunia ni. Itu antara yang itulah. Jadi konsep tiru bahasi ni dalam mengungkapkan kita minda mereka ni, kita perlu kita tiru perkara-perkara baik. Jangan tiru perkara yang tidak elok sebenarnya. Yang boleh merosakkan kita. Yang boleh menjahanamkan kita. Okey, telah lebih kurang itu lebih kurang saya nak kaitkan dengan tiru bahasi banyaklah. Yang boleh kita itu misalnya kita bina kekuatan ilmu, kita tiru bahasi kekuatan minda kita. Ada segi minda pula, kita minda mesti sesuatu positif minda kita. Kita tengok orang positif. Tengok siapa orang hebat yang berjaya di sekeliling kita. Saudara-saudari di Kipsah boleh tengok Wak Amril sendiri misalnya. Nak tiru bahasi Cik Amril sendiri. Tokoh ni idola kita. Dia seorang belajar bina undang-undang yang berjaya. Kemudian seorang aktivis masyarakat, keluarga yang berjaya semua kan. Terjaya pun bagus. Begitulah saudara Nabi sendiri. Kan? Jadi, seorang jadinya jadi Cikgu Mat, itu tiru bahasinya. Suka saya nak sebutkan bahawasanya keperluan tiru bahasi ini untuk melihat kepada model-model yang terbaik. Yes. Cikgu Mat, model yang terbaik. Contoh tokoh kontrak kita, Syed Mokhtar Bukhari. Kita boleh tiru dia. Bagaimana cara bermula daripada yang susah, orang yang susah, ia hanya lulusan setakat SPM saja, tapi bila membina empayar perniagaan sehingga aset yang suatu ketika ada 8.22 bilion. Dan dengan kekayaan itu dia banyak bina masjid dan sebagainya. Dan dia hanya pakai kereta perlukan perdana saja. Kalau kita tengok sejarah. Baik. Ini contoh. Cikgu Mat, tiru bahasi melihat kepada kebaikan-kebaikan ini. Sebab macam Cikgu Mat kata, model yang terbesar ialah Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dalam satu hadis bahawasanya beruntungnya kita bila Nabi kata innama ana rahmatul muhda wa ni'matul musda. Sesungguhnya aku ini adalah merupakan hadiah ataupun nikmat yang sampai kepada umat akhir zaman ini. Jadi saya nak beralih kepada Cik Wan Emrin. PRU 14 baru-baru ni berlaku tsunami politik yang menyebabkan pertukaran kerajaan. Ada orang kata ini eksperimen, ada yang kata protes, ada yang kata power of people, young people. Macam-macam lagi orang kata, tapi semua